Prodi Bahasa dan Komunikasi UPSI. Konsep Oriental Enlightenment dan hubungannya dengan pemodenan sastra. Apa maksud atau konsep Oriental Enlightenment? Oriental Enlightenment secara literalnya bermaksud pencerahan timur yang merangkumi satu situasi di mana mereka menganggap diri mereka sebagai supreme, mampu mentamadunkan bangsa-bangsa di timur. Ini merujuk kepada barat. Dan agak malangnya, pada masa itu juga, suasana di timur itu, masyarakat di timur juga telah merelakan untuk diri mereka diresapi propaganda atau agenda kaum kulit putih ini, sehingga kan pada satu tahap bangsa timur yang beranggapan mereka akan maju jika mentauladani ilmu dan pemikiran barat. Secara umumnya, modernisme ialah satu zaman kemunculan ilmu-ilmu baru daripada barat yang merevolusikan seluruh sistem sosio-budaya. Era tersebut bermula pada abad ke-19 sehinggalah pada pertengahan abad ke-20. Zaman modernisme telah mewujudkan beberapa terminologi penting berkaitan dengannya seperti sekularisme, rasionalisme dan positivisme. Semua konsep tersebut melihat bahawa sesuatu fenomena adalah bersifat benar dan empirikal. Dalam hal ini, modernisme menafikan kedudukan karya-karya klasik atau tradisional dan semua ini dianggap kolot kerana banyak membawa konsep yang bertentangan dengan falsafah modernisme. Bangsa Melayu sebelum kedatangan penjajahan barat merupakan satu bangsa yang patuh kepada konvensi, masyarakat yang dipersetujui bersama. Segala gerak laku seseorang individu mestilah merujuk kepada konvensi yang telah ditetapkan bersama. Namun segala konvensi ini telah dirobohkan apabila masuknya penjajah barat. Kemasukan penjajah barat dengan sendirinya telah memunculkan fenomena Oriental Enlightenment atau pencerahan timur. Fenomena Oriental Enlightenment ini adalah ditandai dengan satu zaman yang membawa kepada rombakan rentetan sejarah, peradaban dan tradisi orang timur pada kurun ke-19 dan 20. Sehubungan dengan itu, konvensi budaya tradisional orang Melayu telah dipecah belahkan oleh segolongan bangsa Melayu yang telah diasimilasikan dengan budaya barat yang dibawa oleh orientalis yang datang bersama-sama dengan imperialisme dan kolonialisme barat ke dunia Melayu. Hubungan dengan itu, konvensi budaya tradisional orang Melayu telah dipecah belahkan oleh segolongan bangsa Melayu yang telah diasimilasikan dengan budaya barat yang dibawa oleh orientalis yang datang bersama-sama dengan imperialisme dan kolonialisme barat ke dunia Melayu. Kurun ke-19 memperlihatkan zaman yang malam di dalam masyarakat Melayu akibat pencerobohan kuasa-kuasa luar yang telah mewujudkan fragmentasi wilayah, iaitu pemecahan wilayah. Kuasa luar yang berani menceroboh bahasa dan budaya orang Melayu ialah kuasa Inggeris yang sekaligus telah melenturkan budaya dan bahasa orang Melayu untuk menerima budaya Eropah. Berlandaskan konsep white man's burdens, imperialisme barat pada tanggapan mereka, bangsa Melayu dan bangsa-bangsa lain yang dijajah tidak bertamadun. Ini dinamakan sebagai proses hegemoni. Proses hegemoni mental dan budaya yang telah menyebabkan masyarakat Melayu masih mengagungkan cara dan pemikiran barat serta membenarkan kuasa kolonial memanipulasi secara psikologi sehingga pandangan masyarakat Melayu yang bersifat tradisional berpindah ke pandangan yang kebaratan. Kekentalan hegemoni mental yang ditanam dengan kukuhnya oleh kolonialisme barat telah menyebabkan pemikiran orang timur destruktur semula dan untuk menerima pemikiran barat. Pengaruh kuat hegemoni mental terhadap timur khasnya bangsa Melayu telah berjaya merobohkan tanggapan feudalisme, iaitu istana sebagai pusat keintelektualan.
Perubahan ini dinamakan sebagai defeudalisasi atau normalisasi. Pengarang tidak lagi dinaungi oleh sesuatu kuasa yang mungkin menimbulkan keterbatasan dari segi keaslian idea seperti yang berlaku pada zaman feudal. Pemodenan telah membawa perubahan baharu dengan meletakkan keistimewaan kepada pengarang sebagai seorang individu yang boleh mengungkapkan idea tentang diri dan segala yang dilihatnya tanpa merujuk atau meminta kebenaran dari sebarang kuasa terlebih dahulu. Jika dahulu kepengarangan dibayangi dengan tukur tambah dan pengurangan isi ke atas sesebuah karya sehingga ciri keasliannya hilang, tetapi pada masa ini tidak lagi. Feudalisasi telah memunculkan bibit kepengarangan yang baharu yang boleh disaksikan daripada karya autobiografi seperti hikayat Abdullah karya Abdullah Munshi, karya autobiografi fiction seperti hikayat Syamsul Anwar, iaitu karya Raja Aisyah Sulaiman dan lain-lain. Orientalis telah memperkenalkan sistem pendidikan sekular yang akhirnya melahirkan generasi elit Melayu yang bersifat keinggrisan. Golongan ini lebih dikenali dengan nama Anglophile. Anglophile adalah gelaran yang diberikan kepada masyarakat Melayu yang cintakan budaya Western atau kebaratan. Akhirnya, generasi yang bersifat keinggrisan ini telah menolak khazanah warisan silam yang dahulunya dianggap bernilai. Hasilnya, tradisi dan budaya yang dahulunya dianggap penuh berwibawa telah dirombak oleh generasi tersebut. Dalam hal ini, mereka juga telah berani mengkritik sastra sendiri yang selama ini melatari budaya dan bangsa Melayu. Kepengarangan zaman ini sungguh jauh berbeza dengan zaman sebelum kedatangan Barat, yang mana kritikan terhadap sastra sendiri tidak pernah dilakukan atau sebaliknya jika dilakukan ia lebih tersorok. Oriental Enlightenment ini telah merombak warisan tradisi bangsa Melayu. Kesan kemasukan hegemoni budaya dan mental yang dibawa oleh Barat melalui pendidikan sekular dan percetakan semasa zaman kolonialisme telah melahirkan golongan Anglophile. Kesannya, proses pembaratan ini telah membawa perubahan ketara ke dalam pemikiran masyarakat Melayu. Kesusastraan Melayu tradisional berubah daripada naungan istana kepada individu. Kedatangan penjajah yang membawa bersama segala ideologi kesusastraan mereka yang kemudiannya dibanding-bandingkan dengan kesusastraan tempatan. Akibatnya, kesusastraan tempatan dipandang rendah bukan sahaja oleh penjajah tetapi juga oleh masyarakat Melayu sendiri yang terlalu mengagung-agungkan segala yang dikatakan oleh penjajah. Namun, dalam era 1960-an telah berlaku satu perubahan dalam sastra Melayu apabila bangsa Melayu mula sedar betapa pentingnya warisan tradisi mereka. Maka bermulalah satu era pencarian jati diri apabila karya tradisi yang ditinggalkan itu akhirnya diaplikasikan ke dalam karya baru yang sesuai dengan pemodenan.